Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir radhiyallahu anhuma, katanya selama 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, tidak pernah baginda mengerjakan haji. Kemudian diiklankan pada tahun ke-10 bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji. Ramailah manusia yang datang ke Madinah dengan tujuan hendak mengerjakan haji beramai-ramai bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji mengikut cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kembali dalam fiqh sirah dan babnya adalah hijjatul wada', ya. Hijjatul wada' ataupun bolehlah disebut hijjatul wida' juga, ikut slang sebenarnya, ya. Wida' yang betul ikut nahwunya wada', maknanya perpisahan. Tapi slang Arab, saya tak pasti juga daerah mana, dan orang Melayu pun boleh jadi terikut juga kerana ringan sebutan wida' banding wada' tu kan. Jadi contohnya tawaf wada' kan, selalu orang Melayu kita sebut tawaf wida'. Jadi walhasilnya dua-dua boleh lah, ya. Baik. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir radhiyallahu anhuma, katanya selama 9 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, tidak pernah baginda mengerjakan haji. Kemudian diiklankan pada tahun ke-10 bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji. Ramailah manusia yang datang ke Madinah dengan tujuan hendak mengerjakan haji beramai-ramai bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan haji mengikut cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, ya, jadi Nabi dan Rasul, baginda pernah buat haji, iaitu 3 kali. Itu di pengakuan daripada Rasulullah SAW sendiri. Tapi sejak baginda menjadi Rasul, walaupun 13 tahun pertama itu baginda tinggal di Madinah, baginda tidak mengerjakan haji, ya. Dia tak kerjakan haji. 13 tahun duduk Mekah, semasa mula-mula berdakwah, dia tak kerjakan haji walau sekali pun. Kenapa? Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam amat faham bahawa sebaik sahaja dia dilantik menjadi nabi dan rasul, maka dia mesti follow, ya, 100% taat apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada baginda. Jadi hukum pun satu persatu, isu-isu apa pun satu persatu. Sebab itulah Arak contohnya diharamkan tahun kedua hijrah. Jadi 13 tahun di Mekah sebagai Nabi dan Rasul, walaupun Nabi tak minum arak, sahabat-sahabat ada yang minum dan tidak ditegah pada masa itu kerana ayat pengharaman tu belum diturunkan. Kita kena faham begitulah. Sama juga dengan kisah apabila tentera Parsi mengalahkan tentera Rom, maka orang-orang Quraisy pun bersorak gembira memperli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam, khasnya Abu Bakar. Mereka kata, tengok tu, Rom lagi lama menerima wahyu, menerima kitab dari Allah, Rasul daripada kamu, dia katakan, pun boleh kalah di tangan Parsi penyembah api, Majusi, kan? Jadi sebab itu tak pelik kalau kami ni akan lenyapkan kamu dengan dakwaan kamu sebagai wahyu dari langit tu, maknanya istilah dia, kan. Maka Abu Bakar pun tak boleh nak jawab. Tension, tak boleh nak jawab, kan. Pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, mengadu Rasulullah SAW apa sikap kita terhadap peristiwa Parsi mengalahkan Rom ni. Rom teruk kalah masa tu. Maka turun surah Rum.
Ya. Turun suratul Rum. Suratul Rum menyebut Rom akan menang semula mengatasi Parsi dalam tempoh tak sampai 10 tahun, fi bid'i sinin. Bid'i ini bilangan bahasa Arab antara 3 hingga 9. Mana tak sampai 10. Tu dia. Dia dia panggil apa? Wahid, isnani, salasah kan. Salasah ila tis'ah tu dia jadi bid'i. Itu cara Arab mengira, tuan-tuan, ya, bid'i. Jadi fi bid'i sinin disebut dalam Quran. Abu Bakar naik semangat semula pergi jumpa Umayyah bin Khalaf, ya. Pergi jumpa Umayyah bin Khalaf, beritahu ayat tu, kata Umayyah, kita bertaruh nak? Kita bertaruh. Boleh, kata Abu Bakar, bertaruh. Ya, berapa? Tak main kecil-kecil ni pertaruhan ni. 100 ekor unta. 100 ekor unta. Jadi kalau seekor unta tu dalam 10,000 ringgit Malaysia ni, kan, maknanya 10,000. 10 kali 100 berapa? Cuba kira. 10 kali 100. Berapa? Tak main kecil-kecil tu. 100, ya? 1,000. Betul tak? Juta. Ya kan? Tu dia. Kalau dah seekor tu 10,000, besar tu kan? Baik. Bila berlaku? Poinnya kat situ. Bila berlaku? Iaitu tahun 6 kerasulan. Tahun 6 kerasulan. Ya. Ataupun disebut 6 bi'sah. Okey. Hijrah tahun ke-13 kerasulan. Makna berapa tu? 7. Tahun 2 hijrah barulah Rom mengatasi Parsi. Dia pukul seteruk-teruknya Parsi. Kan? 9 tahun, exactly 9 tahun. Jadi pada masa itu, di sini bila saya cerita benda ni, ada seorang datuk dia first time dengar, tidakkah itu betting ya Ustaz? Kata, kita pula tak biasa guna istilah betting kan. Lepas tu dia pun, pertaruhan. Yalah betul lah, kata. Memang pertaruhan. Habis tu Abu Bakar, sabar dulu, cerita tak habis. Kan, cerita tak habis lagi. Jadi lepas tu saya pun ceritalah sampai habis, ya. Turun tahun 2 Hijrah. Tahun 2 Hijrah kalah, Rom menang ke atas Parsi. Dan dalam masa yang sama juga, masa Rom nak berperang tu, perang Badar. Tu dia, perang Badar. Dalam perang Badar, Umayyah bin Khalaf hancur pinggang ke bawah, tinggal pinggang ke atas. Teruk dia kena pukul dalam perang Badar, mati dia. Jadi apabila dapat berita Rom memenangi peperangan mengatasi Parsi, maka Nabi SAW berpandang pada Bakar pun tunduk, Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah maknanya. Lepas tu 2 bulan selepas perang Badar baru turun ayat innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Itulah kisah dia. Jadi sebab itulah Abu Bakar bertaruh tu pada masa tu. Memang belum turun ayat. Sebelum turun wahyu hukum maksudnya. Dia pun begitu ya, baru faham apa. Kita review surah tu kebetulan. Kita pula jenis cerita slow. Saya cerita slow tu apa? Memang gaya saya. Nak supaya orang mudah ingat. Itulah dia. Kalau kita cerita laju tu orang tak ingat. Ni slow tu tahulah. Yang nak tulis pun sempat tulis kan, contoh. Baik. Tapi yang menariknya Abu Bakar ni Allah Ta'ala tak izin sikit pun dia ni makan harta daripada sumber-sumber macam tu, walaupun hukumnya masa tu masih harus. Sebab itulah Umayyah mati dulu. Kalau Umayyah tak mati, sah dah Abu Bakar dapat 100 ekor unta. Gitu. 100 ekor dapat ke dia, sah dah. Tapi Allah Ta'ala memelihara Abu Bakar ni. Umayyah mati dulu, baru sampai berita tu. Baru sampai berita tu. Itulah ceritanya. Jadi samalah juga dengan haji, ya. Umat Islam ni bukan main nak pergi haji ni. Apatah lagi setelah hijrah. Orang Mekah ni jiwanya dengan Kaabah tu, kalau nak banding kita tak salah. Sebenarnya orang Mekah lagi rindu pada Kaabah sebenarnya kan. Lagi berjauhan dengan Kaabah tadi. Apatah lagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka duk tanya,
bila agaknya kita ni boleh pergi haji, boleh pergi umrah. Dan pada masa itu Nabi tidak pun menjawab apa-apa sehinggalah pada tahun ke-5 Hijrah, selepas tamat perang Khandaq, baru turun ayat 196 surah Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ini tahun 5 turun hijrah, tahun 5 Hijrah turun wahyu pasal haji. Tahun 6 barulah Nabi bawa rombongan pergi umrah. Tak jadi pula, tergendala pula balik. Tahun 7 Hijrah maka dikenalilah ia sebagai Umratul Qadha dipanggil. Tahun 7 dapat masuk Mekah. Tahun 8 dapat Mekah. Tahun 8 dapat Mekah, Fatuh Mekah. Nabi tak pergi haji juga. Umat Islam pun terpinga-pinga. Ya kan? Duk ingatkan Rasulullah nak tunggu di Mekah sampailah haji. Sebab kan Fatuh Mekah dalam bulan Ramadan, ya, dalam bulan Ramadan. Jadi lepas Ramadan Syawal dah masuk bulan haji. Okey, mungkin Rasulullah akan tunggu. Tak, Rasulullah balik pada 8 Syawal. Rasulullah SAW balik ke Madinah. 9 Hijrah ramai duk tanya, ya Rasulullah, Mekah dah dapat kat kita, dah dalam pentadbiran kita, tak nak tunaikan haji ke? Rasulullah hantar Abu Bakar, ya. Rasulullah hantar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Dan Rasulullah sampaikan salam, kirim salam kepada orang-orang Mekah. Aku tak akan pergi haji selagi di Mekah masih ada orang kafir. Tu dia. Sebab Nabi bagi amaran tempoh dia setahun je untuk memeluk Islam. Jadi sekarang ni dah masuk musim haji, bermakna dah setahun lebih dah. Maka tahun 10 Hijrah barulah Nabi isytiharkan dia nak pergi haji, ya. Itu kisah dia punya kita kata apa, kronologi dia. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah pada bulan Zulqa'dah di akhirnya, yang masih tinggal 5 hari, maknanya lebih kurang 25 Zulqa'dah. Okey. Kata Jabir lagi, maka manakala sampai di Baidha, baginda menunggang unta, kelihatan pada dagu di sebelah hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejauh mata memandang manusia-manusia menunggang dan berjalan kaki. Begitu juga di sebelah kanan, kiri dan di sebelah belakangnya. Baginda berada di tengah-tengah kami, dan di waktu itu turun ayat Al-Quran kepada baginda. Ya. Baidha ni dekat-dekat masuk Mekah lah. Para periwayat berlainan pendapat masing-masing. Penduduk Madinah meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengerjakan haji sahaja. Periwayat-periwayat lain pula menyatakan baginda mengerjakan haji dan umrah sekaligus, yang kita namakan sebagai apa dia, haji apa? Yang umrah masuk dalam tu, haji kiran, ya. Diriwayatkan oleh sebahagian dari mereka bahawa baginda masuk Mekah mengerjakan umrah kemudian diikuti dengan mengerjakan haji. Ada juga yang mengatakan bahawa Rasulullah buat umrah dulu, lepas tu baru kerjakan haji. Itu namanya jenis haji apa tu? Haji tamattu', ya. Haji tamattu'. Begitu. Jadi kalau dia pergi haji, dia pergi umrah pada bulan Ramadan ini, balik-balik dapat panggilan haji, kan? Dapat panggilan haji, dia pun terimalah panggilan haji tadi, maka dia pun dapatlah KT yang last lah katakan. Sampai di Mekah, dia pun kata dia tak boleh buat haji ifrat, kan dia kena bayar dam. Kata pasal sampai kena dam ni, sebab saya dah mari umrah bulan Ramadan hari tu, kata dia. Ya. Ramai yang tanya macam tu. Saya kata tak ada dam, dah saya awak umrah dah, kan. Aduh, sultan. Kata bila awak balik lebih dua marhalah, keluar 2 marhalah tu, ya, maka tutup buku. Bila awak masuk Mekah ni, buka buku baru balik, boleh? Kata tak percaya. Kita dah pakai logo tabung haji dah, jaket tabung haji dah, tak percaya lagi. Kata ginilah, boleh nak bayar dam, bayar ke saya. Saya terima dam tu. Mana saya beli kambing, saya pergi jamu ke atas. Baru dia tahu lah. Tak ada dam lah yang itu. Jadi yang sekarang ni, bila orang masuk Mekah, dia buat umrah, kena dam. Kan, kena dam bila dia nak buat haji tadi tu.
Okey. Dam tu pertama sekali bukan denda. Tolong faham. Tolong ingat. Dam tu bukan denda. Dam ni ibadah gantian. Okey. Sebab apa kena dam? Sebab apa kena dam? Tuan-tuan. Okey. Punca kena dam bagi orang yang tamattu' ni pelbagai sebenarnya. Dulu masa saya mula-mula belajar jadi pengkursus haji, kita taksub dengan satu pengetahuan yang kita ada saja. Kan? Jadi oleh itu kita pun ingat yang lain salah. Tak, sebenarnya pandangan ulama tu tak ada yang betul, tak ada yang salah, sama, fair. Sebab Nabi tak pernah beri keputusan kenapa kena bayar dam bagi orang yang orang yang mengerjakan haji secara tamattu'. Sebab pertama ialah sebab syukur, sebenarnya kesyukuran. Syukur kerana kita mudah mengerjakan haji. Sebabnya haji tamattu' ni tadi hanya dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam syariat Ibrahim, Ismail dan seterusnya nabi-nabi selepas itu, jangan ingat nabi-nabi selepas itu tak datang mengerjakan haji. Jangan. Sebabnya Mekah ni bukan milik Ismail seorang, bukan. Yang sebelah sana yang Ishak, nabi-nabi pun mereka datang mengerjakan haji sebenarnya. Itulah, itu bab lain, nanti kita bahas bab lain, dalil kenapa, ya. Jadi semuanya haji secara ifrad dari Ibrahim sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, barulah ada haji tamattu'. Iaitu dulu, kalau dulu maknanya zaman Nabi Ibrahim masuk je miqat, maka start nawaitul hajjah, tak ada dah nawaitul umrata. Gitu. Ya, itu asal usul. Kita kena faham sejarah itu. Jadi oleh itu zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW benarkan tunaikan umrah. Masuk dah bulan haji, ya, bulan haji itu bermula 1 Syawal, ya, maka siapa masuk ke Mekah selepas pada 1 Syawal itu, dia masih boleh mengerjakan umrah. Dan kalau dia nak mengerjakan haji, maka dia keluarkanlah dam yang berupa seekor kambing, atau memberi makan 10 orang fakir miskin makan, penduduk Mekah yang fakir miskin makan, ataupun berpuasa 10 hari. Ya, itu dia punya 3 pilihan dia. Pilihan tu sekiranya tak mampu seekor kambing itu tadi, maka ditukar menjadi menjamu 10 orang makan kadar makanan sehari suntuk, dan tak mampu juga, maka dia berpuasa 10 hari. 3 hari di dalam ihram haji. Semasa ihram haji itu 3 hari. 7 hari lagi iza raja'tum, apabila kamu kembali ke tanah air kamu. Ini bagi yang tak mampu, ya. Gitu dia. Itu dipanggil dam. Allahumma salli Muhammad. Dam tertib wa takdir. Tertib wa takdir dia panggil, ya. Ada kategori 4 lah. Dah 2 tahun tak mengajar haji, sebab tu jadi tak ingat dia punya nama dia. Tu bahaya bila kita ilmu ni tinggal dah 2 tahun kan. Kalau tidak laju je. Itu tertib wa takdir namanya, ya. Ataupun ada juga yang panggil dam tamattu' tadi, ya. Okey. Sebab pertama syukur. Sebab yang kedua, ini pandangan ulama yang saya kutip ni, semua pandangan ulama ni. Kenapa kena dam orang tamattu' ni? Sebab miqat sebenar kita adalah Qarnul Manazil. Gitu. Kita orang Malaysia, orang Subanjaya ni, kan, pergi ke sana, miqat kita Qarnul Manazil. Kalau kita orang London, kan, miqat kita adalah di sama ada boleh dikira sebagai Birrun Ali, ataupun satu miqat lagi, Allah SWT, banyak terlupa ni, bahaya. Bir Ali lah senang cerita, kan. Jadi itu miqat sebenar kita, tapi kita tak berniat di miqat itu, kita berniat di Mekah. Kita berniat di Mekah, maka sebab itulah kita dikenakan dam, kerana kalau nak pergi ke Qarnul Manazil semula agak susah bagi kita, memang susah lah, kan. Itulah dia. Jadi ada satu sebab lagi. Saya rasa tak valid sangat yang itu. Yang dua ni je. Yang paling valid yang dua ni. Iaitu sebab syukur, dan satu lagi tu kerana tidak berniat di miqat yang sebenar. Okey. Yang kita berniat di Mekah ni apa cerita? Kita ni dikira orang bermukim. Bila orang bermukim, maka kita kena ikut hukum orang yang mustautin. Macam contoh,
katalah kita sekarang, saya pergi ke Ipoh, duduk di Ipoh 2 minggu, ya, contohnya, itu dikira orang bermukim lah. Dalam mazhab Syafi'i, nak jadi orang bermukim ni berada di sana 6 hari berterusan. Jadi tiba-tiba saya pergi hari ni, saya nak balik hari Selasa depan, katakan. Itu 6 hari dah duduk kat Ipoh. Ya, maka saya sudah wajib mengerjakan solat fardu Jumaat pada hari Jumaat ni, sebab saya bermukim. Jadi bila bermukim, dia ikut hukum orang mustawtin dengan penduduk-penduduk Ipoh tadi tu. Ya. Jadi samalah kesnya dengan orang-orang yang pergi haji ni tadi, orang tamattu' ni, dia sampai je sana dia kira orang mukim, walaupun baru sampai 2-3 jam tadi. Sebab apa? Sebab biasanya kita duduk di Mekah lebih kurang 20-30 hari. Jadi itu sudah lebih daripada mukim, ya. Maka sebab itulah kita pun tanyalah orang Mekah, wahai orang Mekah, di manakah kamu bermiqat, kamu berniat haji, di mana? Dia kata kan, kami berniat di sinilah, di rumah kami ni. Barulah kami keluar pergi Arafah, gitu. Jadi kita pun tak ada rumah di Mekah, kita ada hotel, kan. Berniatlah di hotel kita. Itulah kisahnya. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan-puan, dekat nak pergi berangkat ke Arafah tu, mulalah mari tanya, Ustaz, kalau kita keluar ke Tan'im, boleh ke? Nak buat apa keluar Tan'im? Niat haji di sana lah. Pasal apa? Pasal tak kena bayar dam. Nak Tan'im tu ni miqat umrah, miqat haji no, di kono manazil no. Jadi saya suka jawab melawak gitu je dengan jemaah haji ni. Kalau kelakabut hari tu kan, miqat haji kono manazil no. Kita pergi sana lah. Okey, ambil lah, tambah 400 sana, 400 balik. Oh, 800 lebih kurang lah kata. Pergi balik kan, pergilah. Dia pun kalau bayar dam 400 je kan. Iyalah. Itulah dia. Bayar dam lah kata dia. Rupanya dia duduk hitung bab untung rugi kat situ. Walhanya ini soal penghayatan hukum. Tamattu' ni tadi namanya pun senang lenang, bersenang-senang. Tamattu' ni, sebab itulah haji secara bersenang-senang. Bila bermula daripada tahun 10 Hijrah syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah sebabnya kenapa orang tamattu' ni dikenakan dam. Itu dia. Okey, baginda masuk ke Mekah dari sebelah atas. Okey, iaitu mengikut jalan dia panggil Kudai, dan berhenti di bab Banu Syaibah. Dan manakala baginda sallallahu alaihi wasallam melihat Baitullah, maka berkatalah baginda yang bermaksud, wahai Allah, tambahkan kemuliaan, ya, penghormatan dan kegerunan kepada rumah ini, dan tambahkanlah kemuliaan, penghormatan, kegerunan, kebesaran dan kebaikan kepada orang yang menghormati rumah ini. Rumah ini itu maknanya apa? Baitullah, ya, dari mereka yang mengerjakan haji dan umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melangsungkan kerja hajinya. Diajarkan manusia cara-cara mengerjakan haji dan diterangkan kepada mereka sunat-sunat haji. Sebab apa? Sebab sepanjang 400 tahun lebih orang-orang Quraisy dilanda kesesatan dan keberhalaan, ibadah haji juga menjadi caca marba. Wukuf mereka, bagi orang-orang Quraisy, wukuf mereka adalah di Muzdalifah, bukan di Arafah. Yang wukuf di Arafah ini bagi orang-orang luar Mekah. Bagi kita orang Mekah asli di Muzdalifah. Sebab itulah Nabi SAW terpaksa mengajar mereka satu persatu. Mengajar mereka satu persatu. Sebab apa? Sebab hukum haji pun mereka dah tak tahu yang asli itu bagaimana. Itu pun berani mereka mencetuskan bantahan kepada Nabi SAW. Mereka kata, kami nak buat haji seperti mana haji Nabi Ibrahim AS. Maka kata Nabi SAW, inilah nak haji Nabi Ibrahim, ni aku duk buat sekarang. Itu nak ajar dia, ya? Jadi sebab itu kita dalam haji ni, satu-satunya ibadah dalam Islam ni yang ada 3 komponen, ya? Ibadah lain komponen dia rukun, sunat. Tapi haji ada rukun, apa lagi? Lepas rukun wajib, lepas wajib baru sunat.
Ya. Jadi rukun dengan wajib ni duk tukar takir lagi kata orang Kelantan. Rukun dengan wajib dia duk tukar lagi, ya. Rukun berniat itu rukun. Berniat di miqat, berniat di miqat itu wajib. Lepas berniat lepas rukun apa dia? Tawaf. Lepas tawaf sa'i. Lepas sa'i bersyukur, bergunting, ya. Itu dia. Jadi bagi yang rukun, yang wajib tu pula, yang rukun ni kalau tak buat hajinya tergantung, tak sah. Wukuf di Arafah, rukun yang kedua, terlupa tadi. Jadi berniat dan wukuf di Arafah ini mesti di dalam tempoh yang telah ditetapkan, iaitu kalaulah berniat wukuf ni tadi, dia mesti berniat sebelum pergi ke Arafah. Okey. Wukuf mesti di antara zuhur 9 Zulhijjah sampai subuh 10 Zulhijjah. Gitu wukuf. Kalau tak sempat berniat dalam tempoh dari 1 Syawal, niat haji dah sah 1 Syawal. Niat sekarang tak sah. Ni sekarang ni duk niat nawaitul hajjah, dah dapat surat tabung haji kan. Dia pun terus nawaitul hajjah, tak sah lagi. Tapi kalau 1 Syawal dia terniat juga, ya, maka sah lah. Tapi ni kan tak sengaja. Tu yang saya selalu duk buat joke tu. Tapi joke tu sajalah bagi orang yang perasan. Itu dia tahu lah itu sekadar joke. Tapi kalau orang yang tak perasan, dia kata apa? Dia kata, bahaya ustaz ni. Bahaya. Sebab niat ni dia datang tasdik dari hati, dia bukan lafaz di mulut. Joke-joke yang saya duk buat tu apa dia? Saya kata malam 1 Syawal tu dah tak ada tarawih dah. Jadi lepas buka puasa, lepas sembahyang maghrib, masa si isteri yang duduk gebuh ketupat si suami tak ada kerja, bukalah kain ihram, ya tak? Kebah-kebah kain ihram, pakai kain ihram depan cermin, tutup action situ, dia pun action lah nawaitul hajjah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Benar dah lah. Sebab dah masuk dah 1 Syawal. Malam tu dah jadi 1 Syawal, maka dia tak boleh buka dah ihram dia tu. Dia dah jadi haji ifrad, ya. Dah masuk dalam larangan dah. Jadi esok pergi sembahyang raya pun dengan kain ihram tu lah. Itu joke lah. Sebab niat ini dia bukan mulut, dia hati. Kalau dia betul-betul masuk, betul. Jadi dia dah termasuk dalam larangan ihram dia tu. Ya. Jadi kalau orang tanya mikot kat mana? Mikot dekat Suruhanjaya masa tu. Kena anaknya. Ya. Jadi 1 Syawal sampailah subuh 10 Zulhijjah itu tempoh untuk berniat ihram haji. Tempoh dia, ya. Wukuf dari zuhur 9 sampailah ke subuh 10 Zulhijjah. Jadi kalau tak sempat buat dalam tempoh ni, maka tiada haji. Tiada haji. Ya. Niat dan mesti berada di Arafah. Ya. Mesti berada di Arafah. Wukuf tu berada di Arafah lah, walau seketika selepas waktu itu. Jadi kalau tak sempat ni, dua ni tak sah, tak ada haji, maka dia terpaksa keluar dari ihram secara dam ihsar lah. Tu yang sebut dalam ayat 196 tu, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Okey, dia sempat buat dua tu, ya, maka rukun tawaf, rukun sa'i, rukun bersyukur, dia sudah terbuka, tidak lagi terikat dengan masa. Selagi tak buat, selagi tak dapat haji, itu saja. Itu dia. Yang penting dua ni. Sebab itulah petugas-petugas kesihatan pada waktu wukuf 9 Zulhijjah itu memang cukup rushing. Ya. Ada orang, ini kisah benar dan selalu berlaku, ada orang tu dekat 2-3 hari lagi nak wukuf, dia pengsan dia, koma lah keadaannya, koma. Tiba-tiba pukul 12 malam 10 Zulhijjah, maknanya siang tadi orang wukuf, 12 malam tu berada di Muzdalifah lah kan. Dia dekat hospital ni sedar. Sedar tu terus cek dia punya fikiran, dia ingat balik apa balik, tak dapatlah pakaikan pakaian ihram, niatkan haji di hospital tadi tu, bawa masuk ambulans, jalan. Ada satu jalan khas yang memang untuk ambulans lalu. Masuk je, break 4-5 minit, dia pun wukuf lah dalam ambulans tersebut, patah balik ke hospital. Dan bagaimana dia nak selesaikan tawaf dia, nak selesaikan sa'i dia, cukur dia, nanti dia sihat, dia selesaikanlah. Selesai. Dan pernah berlaku
masa tahun 2008, masa saya pergi haji secara jemaah, bukan sebagai petugas haji. Pakcik sebelah saya tu tarik nafas, dia panas sangat masa tu, panas sangat-sangat. Dia pergi mandi kena serangan jantung buat kali pertama. Umur 75 tahun masa tu pakcik tu, tubuh tegak tinggi, ex-Navy rupanya, memang tubuh askar lah kan. Kena serangan jantung, dibawa ke hospital saat tu juga. Waktu wukuf tak masuk lagi masa tu tuan-tuan, waktu dah masuk, waktu wukuf dah masuk. Dia memang panas, dia tarik nafas tu, bunyi nak kata sudahlah, kata habislah, kata ya. Khusus buat pergi ke hospital. Bayangkan 2 minggu selepas itu kita dah buat tahlil konon dengan cerita dia meninggal dekat hospital. Kita dah tahlil 2 minggu dekat. Selepas tu betul-betul 2 minggu terjongol dia dekat pintu hotel. Semua terkejut, kata mati. Semua terkejut. Kebetulan saya berada depan pintu hotel masa tu, kan. Saya duk usung kitab, saya lepas haji tu duk borong kitab kebetulannya, di hotel Sevilla Barakat masa tu. Tak ada dah hotel tu. Terkejut, pakcik ada nak terlepas mulut. Bukan mati ke? Dah buat tahlil tu. Memang dia di hospital koma berhari-hari katanya. Lepas pada tu sampai hari dia tu, hari yang dia hantar di hotel tu, Arab ni pun satu hal lah juga. Dia nampaknya bendera Malaysia, dia pun tinggal lah pakcik ni kat situ. Orang Johor pakcik ni. Tinggal pakcik tu kat situ. Pakcik tu pun ialah askar, steady kan, jalan kaki lah balik ke hotel. Tawaf tak buat lagi, sa'i tak buat lagi dan sebagainya. Melontar tak saya cerita lah, tak buat lagi. Okey, sekarang ini yang dia kena buat pada hari itu ialah pergi tawaf, pergi sa'i, bersyukur ataupun bergunting. Tahlul awal lah dia, tahlul awal. Nak dapat tahlul sani macam mana? Nak dapat tahlul sani, dia bayarlah segala dam dia yang dia telah tidak buat semasa di Mina tadi, ya. Murah sangatnya dam pun, bukannya itu kira-kira murah sangatnya sebenarnya, ya. Itulah bezanya antara perkara rukun dengan perkara wajib. Hak ni pun faham, hak ni cukup dah sebenarnya, ya. Faham dua perkara ni ya, apa itu rukun, apa itu wajib. Ada orang dia balik Mekah, dia balik haji, dia kena sakit panjang, sakit sampai balik. Mulalah dia pun kata, saya ingat ada dam yang saya tak bayar ni, kata dia. Nak minta tolong Ustaz Zamri lah, tolong laksanakan dam. Apa masalah nak tak bayar tu? Dalam kepala saya duk faham perkara wajib lah tu. Munasabah juga sebab sakit dia tu, demam, sihat sekejap, demam balik. Saya ingat tawaf saya lah tak sempurna. Saya kata, sudah. Kalau tawaf tak sempurna, maknanya sekarang ni masih dalam ihram tau. Kena pergi ke Mekah balik, tawaf semula, sa'i semula. Jangan main-main. Haji pun tak sempurna lagi ni. Iya ke? Segar balik. Dah terkejut tu kan. Jadi jangan kita duk sangka dengan stigma-stigma macam tu, ya, dalam ibadah ni tadi. Allah Ta'ala nak kafarah ke atas kita, mungkin kerana demam, kerana apa, tak ada kaitan pun dengan masalah haji tadi. Orang kita ni kalau balik Mekah lepas tu demam kan, mulalah dia kait dengan ni tak sempurna haji hari tu lah, ni adalah dam yang tak bayar apa dan sebagainya. Dia ingat macam bayar denda. Tak, itu salah sebenarnya. Allah nak kafarah dosa-dosa boleh jadi melalui demam tadi tu, tapi itu untuk mensucikan kita. Ibadah kita di Mekah kita kena yakin. Kalau tak yakin, khasnya dalam isu perkara rukun, tawaf dan sa'i ni tadi, maka dia bersama dengan suami ataupun suami bersama dengan isteri pun dalam keadaan haram. Jangan main-main benda tu. Sebab tu pokok utama sekali nak pergi haji ni, dia faham soal rukun dengan soal wajib. Soal sunat tu biasalah perkara yang value added. Itulah sunat kepada ibadah haji. Boleh ya? 6 rukun, 6 wajib. Tu je 12 perkara ni. Ada juga lawak seorang ni, dia kata tak boleh ke, dia kata semua tu 12 perkara tu jadi rukun belaka. Kata dia 12 perkara tu jadi rukun belaka, tak payah duk fikir kita nak sekejap rukun sekejap wajib, susah nak mikir. Kalau rangkul sekali 12 perkara tu jadi rukun,
Ramailah tak dapat haji sebenarnya. Ramailah tak dapat haji kan. Ini kalau perkara wajib 6 perkara, melontar bermalam di Mina tu wajib. Kalaulah tak sempat buat benda tu, maka boleh digantikan dengan dam. Begitu. Bila digantikan dengan dam, maka seperti kita telah bermalam di Mina, seperti kita telah melontar di Jamrah. Itulah maksud dam dan juga perkara-perkara wajib ni tadi, ya. Jadi apabila kita belajar tentang Hijjatul Wada', sebenarnya kita belajar tentang rukun haji, tentang fasal haji. Inilah hadis panjang riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang dikumpulkan menjadi buku oleh beberapa penulis besar, antaranya Ibnu Hazmi rahimahullahu taala. Ibnu Hazmi ni kalau kita ada 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka Ibnu Hazmi dianggap mazhab kelima. Ibnu Hazmi ni, ya. Jadi Ibnu Hazmi telah mengarang, memperincikan dan menghuraikan hadis panjang Jabir ini yang disedut secara ringkasan oleh Al-Buti dalam kitab dia tadi, ya. Bila faham perjalanan haji Rasulullah SAW dari mula keluar Madinah sampai balik semula ke Madinah, maka kita pun fahamlah inilah hukum-hukum haji dan juga cara-cara buat haji tadi tu, ya. Dan buku tu bernama Hijjatul Wada', ya, yang ditulis oleh Ibnu Hazmi ni tadi. Ibnu Hazmi orang mana? Orang mana agak-agak? Dia bukan orang Arab tau. Tak. Ibnu Hazmi orang Andalusia, orang Spanyol. Orang Spanyol lah sekarang ni. Dia ulama Andalusia, ya. Begitu. Baik. Kemudian Nabi SAW pun melangsungkan kerja hajinya, diajarkan manusia cara-cara mengerjakan haji dan diterangkan kepada mereka sunat-sunat haji. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan ucapannya pada hari Arafah pada himpunan muslimin yang berkumpul di sekelilingnya di tempat itu. Ikutilah nasnya. Dia Al-Buti dia terus kepada khutbah wada' ni tadi. Wahai manusia, dengarlah kata-kataku ini, sungguhnya aku tidak dapat menentukan sama ada aku boleh bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini di tempat ini buat selama-lamanya. Wahai manusia, sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu adalah haram. Haram maksudnya dihormati, dijaga kepada kamu seperti haramnya hari ini, bulan ini, di negeri kamu ini kepada kamu. Tidakkah segala-galanya perkara jahiliah dan darah-darah jahiliah sudah berada di bawah kakiku, yakni dimusnahkan? Sesungguhnya darah yang pertama di antara darah-darah kita ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris, orang pertama yang gugur, ya, terkorban dalam memperjuangkan Islam ini. Utbah bin Rabi'ah, bukan. Utbah bin Rabi'ah ni ayah pada Hindun. Ayah pada Hindun, itu dia Ibnu Rabi'ah bin Al-Haris. Hindun isteri Abu Sufyan. Kan dalam perang Badar tu yang mula-mula tercetus darahnya, yang terkorbannya Rabi'ah ni lah, ya. Utbah bin Rabi'ah, Ibnu Rabi'ah ni. Dan riba juga sudah dihentikan. Riba yang pertama dihentikan adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hari inilah Nabi SAW mengharamkan riba secara total. Dan pada masa itu, bayangkan, Nabi nak wafat lagi 3 bulan selepas daripada bercakap ni, ya, selepas berkhutbah ni, barulah riba tu diharamkan. Arak diharamkan tahun 2 Hijrah. Dan tahun 10 Hijrah baru riba diharamkan secara total. Okay. Dan siapakah yang mula-mula riba yang diharamkan? Riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Bisnes guna riba ni tadi, ya. Guna riba ni, maknanya sukarnya nak tarik daripada akar umbi manusia ni tadi perkara-perkara yang macam ni. Samalah juga, ya, dalam masyarakat kita pun sekarang ni hukum sudah muktamad, kan, sudah 1400 tahun muktamad, tapi dalam masyarakat tanpa sedar riba masih berjalan. Ingat tak mesin jahit kerengga hitam tu? Tak nak sebut nama brand je. Ingat tak? Dulu orang kampung akan beli mesin tu dengan tak tanya muka, tak tanya apa. Dia cakap RM30 sebulan, betul tak? Tak tahulah berapa harga sebenar dan sebagainya. Walhal itu tetap jual beli secara riba sebenarnya. Sebab walaupun orang kampung ni tak tahu, peniaga tu tahu. Ya, ejen tu tahu harga sebenarnya katalah 500 masa tu, kan, tak sampai kot, murah lagi, ya. Katalah dalam 300 lah, ya, 300. Dia kata tak apalah,
bayarlah RM30 sehari, sebulan selama lebih kurang setahun setengah ke begitu. Bayar, tak tahu akad apa tak apa, itu jual beli secara riba. Tapi masalahnya Tok lebay juga. Dia kata tak apa, dia tak riba benda lagu ni, kata dia. Sebab benda lumrah, benda lazim. Kita pun dari kecil tu, ya tak? Saya ni alhamdulillah lah, kira budak surau lah, budak masjid lah, suka dengar benda-benda lagu ni. Jadi kita tak haram niaga lagu ni, kan. Tapi bila naik sekolah dah apa ni, ustaz-ustaz yang semangat ni, dia beritahu benda tu haram. Balik cerita ke kampung, kena marah ke tok nenek. Kena marah, orang kata dah, tak haram, kata dia, kan. Nak ceritanya kalau dah benda tu berakar umbi, bukan senang nak tarik daripada jiwa umat ni pada masa itu, ya. Jadi jual beli ni kok mana pun mesti adil di antara penjual dan juga pembeli. Tak payahlah penjual nak tunjuk baik, ya, sebab Islam tetap tidak akan terima jika dia betul-betul menganiayai diri dia. Dia kata tak apa. Contoh kan, ni pelaburan Labu Pendam ni. Pelaburan dia kata masuk 10,000, contohnya akan dapat setiap bulan selama-lamanya, ya, 1,000. Bisnes apa ni? Bisnes ni tak kira apa. Dia kata kami rela rugi asalkan pelabur-pelabur tak rugi. Tarik baliklah. Bisnes macam tu dah tak betul. Sebab dia mesti kalau rugi bersama. Untung bersama sebenarnya. Dia tak payah tunjuk baik. Ya, Islam tetap mengharamkan cara itu. Sebab walaupun dia kata tak apa saya reda, tak boleh. Tak boleh reda macam tu, ya. Sebab reda macam tu alamatnya siapa yang akan akan musnah, kamu dan juga keluarga kamu. Islam dah pandang jauh dah benda tu. Maka sebab itu akad biar jelas, surat akad ya biar jelas, ya. Itulah apabila Nabi SAW sebut, ya, riba pertama diharamkan riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tak adalah Abbas tu marah pula, ya. Banyak cantik sebut nama aku. Tak ada. Mereka redha pada masa itu bahawa hukum sudah dimuktamadkan, ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, lagi apa lagi isu yang Nabi sebut? Khutbah wada' ini menjadi silen kepada hukum-hukum Islam yang telah diturunkan sepanjang berada di Madinah dan sedikit ketika berada di Mekah. Kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya syaitan telah berputus asa daripada dia disembahkan di bumi kamu ini buat selama-lamanya. Tetapi syaitan masih senang hati jika masih ada orang yang mentaatinya dalam perkara lain daripada itu. Malah amalan dan perbuatan yang hina pada kamu. Berwaspada dan berjaga-jagalah terhadap syaitan pada agama kamu. Wahai manusia, sesungguhnya lalai menambahkan kekufuran, dengan lalai disesatkan oleh orang yang kafir, maka mereka pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sesungguhnya zaman ini berputar seperti keadaannya di hari Allah menjadikan langit dan bumi. 1 tahun itu 12 bulan. 4 bulan yang diharamkan adalah 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan Rajab di antara Jamad dan juga Sya'ban. Nabi sebut maknanya Islam tetap menerima juga kita kata apa, amalan jahiliah bahawa ada 4 bulan itu diharamkan. Ya, Islam terima juga. Sebab apa? Tujuannya baik, itu mengharamkan peperangan, tidak ada masalah. Jadi bahkan dalam Islam ini semua 12 bulan dari itu semua diharamkan, ya. Bertakwalah kepada Allah dalam masalah wanita. Berjaga-jagalah dalam masalah wanita. Mereka ialah amanah Allah kepada kamu. Kamu menikmati mereka dengan kalimah Allah. Kamu ada hak ke atas mereka dan mereka juga ada hak ke atas kamu. Tidak seharusnya mereka bebas tanpa batas. Kalau mereka lakukan perkara-perkara yang dilarang, pukullah mereka dengan tidak mencederakan, ya. Pukul di sini, ya, tak semestinya pukul dengan fizikal. Pukul juga mungkin bermaksud dengan meninggikan sedikit suara menyebabkan dia terkejut, kan. Ini tidak. Bila sebut dia pukul, semua nampak dalam kepala adalah guna rotan, termasuklah juga kursus asas perkahwinan. Dia kata basahkan kuala, pusing kuala, buat macam tali gitu, pukul punggung bini, dia kata. Ada seorang mu'allaf tu, dia terus
call. Ustaz, memang itu ke dalam Islam? Tak ada. Islam tak ajar guna tuala kata. Guna tuala untuk pukul-pukul tu. Ini masalah kita tidak mendalami. Kalimah daraba dalam bahasa Arab ada 80 maksud lebih. Daraba ni bukan saja pukul, tumbuk, bukan. Ya, kita petik handphone ni pun dikira daraba. Jadi daraba handphone, tumbuk handphone gitu. Petik pun daraba dah kan. Jadi oleh itu termasuklah juga, bukan kata isteri saja, anak-anak pun kan. Anak-anak umur 10 tahun pukullah yang tidak mencederakan jika tak solat kan. Di situ sebenarnya tak semestinya pukul tadi dengan menggunakan rotan. Tak bukan. Guna juga rotan, tapi tahap nak sampai ke rotan tu macam mana? Ialah bermula dengan pukulan dari sudut jiwa, iaitu apa dia? Sembahyang. Lain kan? Selama ni duduk kan, amin solat, 3 tahun bagi duduk solat 10 tahun tak solat lagi, solat dah jadi satu pukulan. Dah tengking macam tu pun tak takut juga, barulah guna tapak tangan. Tu doroban tadi, bagi dekat pinggang ke bawah. Dia tak solat, bagi pinggang ke bawah. Datuk Jalaluddin Hasan ya, dia kata baba dia tak pernah pukul anak. Arwah Hasan Azhari tak pernah pukul anak. Kalau dia nak pukul anak, dia guna sejadah. Tu pun dia bagi sikit je dekat kaki anak, pun anak dah melompat dah, takut dah. Itu ni sebab ada himmah, jiwa seorang bapa ni tadi. Jadi sebelum sampai ke tangan ni, guna sejadah dulu, sikit. Dia pun dah lain macam bapak aku ni, tak pernah dia angkat tangan, kali ni angkat. Itu maksud daraba. Ini tak semena-mena, siapa ajar tak tahu, basahkan tuala, pulaskan tuala tu, pukul. Kena atas belakang, atas tenggok ni, mati tu kan. Itu kisah-kisah yang berlaku kerana tidak faham kepada asas yang Nabi sampaikan ni. Pukullah yang tidak mencederakan. Kamu bertanggungjawab menyediakan rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang halal. Ma'ruf ni maknanya benda yang halal. Fahamlah kata-kata daku ini, wahai manusia. Sesungguhnya telah aku sampaikan dan aku tinggalkan kepada kamu kitabullah dan sunnah rasulnya. Jika kamu berpegang dengan kedua-duanya itu, maka kamu tidak akan sesat. Wahai manusia, dengarlah dan taatlah, walaupun kepada seorang Habsyi yang melaksanakan hukum daripada kitabullah, jika dilantik menjadi ketua kamu. Di hadapan Rasulullah pada masa itu ada beberapa orang Habsyi yang hebat-hebat, antaranya Abdullah bin Mas'ud, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arat. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini pernah dilantik menjadi kiranya level apa kita kata, level gubernur lah. Maka itu yang Nabi kata, hormatilah dia walaupun dia ni Habsyah. Jadi bermakna tidak ada resis di dalam amalan Islam ni tadi. Baik, berbuat baiklah kepada hamba sahaya kamu, berilah mereka makan, berilah mereka pakai, kepada mereka apa yang kamu pakai. Kalau mereka melakukan sesuatu kesalahan sehingga kamu tidak boleh memaafkannya, jualkan sahaja hamba-hamba Allah itu, dan maksudnya jangan seksa fizikal dia, jangan sekali-kali kamu seksakan mereka. Wahai manusia, dengar dan fahamlah cakapku ini. Kamu harus tahu bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain, malah semua orang Muslim adalah bersaudara, maka tidak halal mengambil haknya kepada seorang Muslim kecuali apa yang diberikan dengan rela hatinya. Jangan sekali-kali kamu aniayakan diri kamu, wahai Allah. Adakah telah aku sampaikan? Nabi bertanya secara simbolik ya. Nabi dongak ke langit, Nabi bertanya secara simbolik. Nabi ulang 3 kali. Dan setiap kali Nabi bertanya tadi, dijawab oleh sahabat-sahabat bahawa kami bersaksi ya Allah bahawa Nabi Muhammad ini telah menyampaikan ya kepada kami. Maka selepas itu janganlah kamu pulang dengan keadaan sesat, dengan membunuh sesama kamu. Hendaklah disampaikan oleh orang-orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Diharapkan setengah orang yang diberitahukan ini kepadanya lebih faham daripada setengah-setengah yang hadir mendengar ini. Kalau kamu ditanyakan mengenai aku, mengenai kamu, maka apakah mengenai aku? Itu silap ya. Kalau kamu ditanyakan mengenai aku,
tukar sikit dia kata menikau. Maka apakah yang kamu katakan? Nabi tanya lagi sekali, ulang lagi, maka jawab mereka orang-orang ramai yang lebih kurang 150,000 orang pada masa itu, kami bersaksi sesungguhnya engkau telah sampaikan, telah engkau tunaikan dan telah engkau nasihatkan kami. Lalu baginda pun berkata sambil menunjuk telunjuknya ke langit, wahai Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah dan saksikanlah. Kemudian baginda pun terus berada di Arafah hingga terbenamnya matahari. Sebab itu kita sunat afdal berada di Arafah ni tadi sampai terbenamnya matahari. Berangkatlah kita ke Muzdalifah ataupun meninggalkan Arafah, ya. Jadi kalau pergi yang package mahal ni, dululah pengalaman saya dulu jaga package mahal ni, kita pun frust sebenarnya. Kan? Sebab apa? Sebab pukul 3 tu dah keluar dari Arafah, balik tidur di hotel. Nak buat apa kat hotel? Kalau duduk kat Arafah tadi, punyalah aku ni boleh berdoa banyak ni kan. Kan? Kalau dia bayar allowance tu satu hari 1,000, okey juga kan. Ni allowance bayar sama je. walaupun bertugas di package mahal. Ni rugi. Kalau kita nak mahal mana package sekalipun, tolong ambil hijjatus sunnah ni tadi, haji secara sunnah ni, iaitu duduk di Arafah sampai matahari hampir tenggelam. Okey. Kenapa hampir tenggelam? Bila kita keluar dari Arafah dalam keadaan matahari hampir tenggelam, sebenarnya sepanjang perjalanan tu kita masih di Arafah. Jadi sedang molek kita keluar daripada sempadan Arafah, matahari pun tenggelam. Itulah waktu yang mahal. Ya, waktu yang mahal ni sebenarnya, minta maaf lah, saya tak berapa setuju bila setengah orang tu dia kata sekarang dah masuk waktu mustajab doa di Mekah, iaitu bermula pada 12.30 tengah hari Arafah bersamaan dengan 5.30 petang Malaysia. Saya tak berapa setuju sikit yang tu, ya, sebab sudah menjadi keistimewaan. Waktu afdal berdoa yang paling mahal itu kepada mereka terpilih ke sana. Ya, sudah menjadi pilihan untuk kita. Nak berdoa, berdoalah, tak ada masalah, ya, tak ada masalah, berdoalah. Cuma kalau nak dikaitkan itulah waktu afdal doa, yang itu saya tak setuju sebenarnya. Sebab waktu afdal doa itu ialah di sana, bukan di sini. Ya. Ya, orang-orang yang pergi haji lah maksudnya. Orang-orang yang pergi haji. Sebab itulah Nabi tunggu sampailah matahari terbenam. Sebenarnya bukan sampai matahari terbenam. Exactly-nya Nabi keluar bila matahari hampir terbenam. Jadi maknanya bila Nabi keluar saja dari sempadan Arafah masuk ke sempadan Muzdalifah, maghrib pun jatuh masa tu, ya. Jadi kita tunggulah, janganlah bayar mahal, tapi 3 jam lagi waktu afdal yang tak tahu bila kita boleh datang, ya, kita lepaskan begitu sahaja. Gitu, ya. Depan saya ni ramai ni akan masuk package mahal tahun ni, saya rasa nak. InsyaAllah tak mahal mana, dalam 250,000 gitulah. Pergi dengan private jet. Pergi private jet duduk mahal gitulah sebenarnya. Duduk di hotel Darut Tauhid kan, Continental Intercon. Maunya tak mahal, ya. Hotel Intercon tu kalau tak ingat dia punya kod lift tu, pada duduk di lift tu tak keluar-keluar. Dia tak ada kad, tak ada apa, dia ada kod khas untuk penghuni dia. Nak masuk menyenggah, nak berziarah, kalau tak bayar tak boleh, ya. Melainkan saudara kita tu ataupun teman kita tu turun ambil kita kat lobi baru awak naik. Kalau sekadar awak naiklah, aku duduk tingkat 16, sorry tak naiklah, kan. Itu jadi mahal sebenarnya. Walhal duduk di Arafah, khemahnya pula ropo-ropo rambu-rambu macam ni duk bayar benda ni kata jadi mahal ni, kan. Tapi saya pernah juga, ya, saya 2 kali jaga package mahal ni. Dah kena dah sekali tu. Bila dia balik dengan bas, kita berbalik dengan bas ke hotel pukul 3, tak ada orang lagi, kan. Saya kata boleh tak biar dia orang yang balik, kita duduk kat sini. Abu Haji kata okey lah. Okay. Jadi duduk kat situ seronok lah kitanya, duduk berdoa dalam tu, aircon dalam bilik macam ni, ya. Khemah, tapi khemah yang beza sikit masa tu. Tapi sekarang khemah dah sama dah, ya. Dulu khemah Arafah bagi jemaah ni kain goni tu dah. Dia ni dah sekarang ni dah makin tent tu dah. Sama dah semuanya, ya. Jadi kita pun duduk sampai maghrib selesa sungguhlah. Makanan ni, ya Allah, ya. Membazirlah pendek kata. Sebab tu pada saya fikirlah, ya, kalau nak ambil terlalu mahal tu baik kita sedekah, sebenarnya. Baik kita sedekah, ya. Kalau kaya mana pun sedekah lagi baiklah sebenarnya daripada kita ambil pasal benda
benda tu jadi membazir, ya. Okey. Kemudian ni seronok ni cerita selepas daripada keluar dari Arafah tu. Baginda terus berada di Arafah hingga terbenamnya matahari, dan waktu itu bertolaklah baginda ke Muzdalifah bersama para sahabatnya sambil menunjukkan dengan tangan kanannya. Baginda berkata, wahai manusia, sakinah, sakinah, bertenanglah, bertenanglah. Sebab sejak tahun tu pun dah mula berebut sebenarnya. Jadi sakinah, bertenanglah. Lalu baginda pun bersolat jamak takhir maghrib dan isyak di Muzdalifah. Tempat Nabi berkhemah di Muzdalifah tu adalah di Masjid Muzdalifah sekarang. Di masjid itu. Di situlah tempat Nabi berkhemah, sebab tu dah dibina masjid di situ. Bermalamlah baginda di Muzdalifah malam itu, kemudian bertolak ke Mina sebelum naik matahari. Subuh Nabi solat di Muzdalifah lagi. Jadi sebab tu kalau siapa-siapa yang lambat keluar dari Muzdalifah, tak usah pening-pening, tak usah rasa keluh kesah, duduk lagi kat situ, sebab Nabi berqiyamul lail di Muzdalifah bermula daripada tengah malam 10 Zulhijjah tu, sampai subuh. Solat subuh berjemaah di Muzdalifah, barulah Nabi pun keluar dari Muzdalifah. Sambil berjalan-jalan itu, sambil Nabi tunduk-tunduk mengutip batu. Kita sampai Muzdalifah serbu batu dulu, kan? Nabi nak keluar Muzdalifah baru kutip batu. Tak apa, asalkan dapat batu, kan? Untuk dia, asalkan dapat batu, ya. Bermalamlah baginda di Muzdalifah malam itu, kemudian bertolak ke Mina sebelum naik matahari. Lalu baginda melontar jamrah Aqabah dengan 7 anak batu. Baginda bertakbir setiap lontaran. Kemudian beredar pula baginda ke tempat menyembelih, lalu menyembelih 63 sembelihan unta. Bayangkan Ali radhiyallahu anhu, dia pergi sama-sama dengan Muaz bin Jabal lebih kurang 6 bulan sebelum Nabi pergi haji. Dan Nabi pesan dekat dia, dekat Ali, tarikh sekian-sekian, belilah unta sekian-sekian, bawa naiklah ke Mekah. Dan unta inilah dijaga oleh Ali, 100 ekor unta yang Ali jaga. Bayangkan, ya. Sampai di Mina, letak di Mina, maka di situlah Nabi pun menyembelih unta-unta ni tadi, 63 ekor unta. Dan sampai ke unta yang ke-64, Ali menyambung sembelihan tadi sampailah 100 ekor unta, ya. Inilah juga antara peristiwa yang para sahabat kenang bahawa Nabi dah bagi isyarat bahawa baginda hanya akan berusia 63 tahun saja di dunia ni, kerana Nabi wafat tak lama kemudian, ya. Kemudian baginda pun menunggang untanya. Selepas daripada sembelih unta tu, dah kena darah semua ni, Nabi pun mandi. Nabi bercukur dulu. Nabi cukur dulu. Lepas bercukur tu Nabi mandi, menukar daripada pakaian ihram kepada pakaian biasa. Lalu Nabi pun bertolak menuju ke Baitullah, bersolat zuhur di Makkah, dan baginda pergi menemui anak cucu Abdul Muttalib. Bertolak ke Mekah. Dia lompat sangat ni, dia lompat sangat sebenarnya, ya. Nabi tawaf haji. Selepas sampai di Mekah tu, Nabi tawaf dengan keadaan pakaian biasa, tidak lagi dengan pakaian ihram lah. Dan pakaian ihram dah ditinggalkan di Mina, ya. Selepas tawaf itu, Nabi tidak menyambung sa'i. Di sinilah menjadi perbahasan hukum. Apakah sebenarnya haji yang Nabi lakukan? Ya, sebab Nabi tak sa'i selepas daripada tawaf haji pada 10 Zulhijjah tu tadi. Selepas tawaf, maka Nabi SAW pun bertemulah dengan sanak saudara dia, anak cucu Abdul Muttalib, yang sedang mengambil air Zam-Zam. Dan berkatalah Nabi SAW kepada mereka, "Cedoklah air itu wahai Banu Abdul Muttalib, kalaulah tidak kerana sibuk orang menggunakannya, saya pun akan bersama kamu mengambil air." Lalu mereka pun menghulurkan kepada baginda setimba air. Baginda pun meminumnya. Kemudian Nabi SAW pun bertolak pulang kepada. Lompat sangatlah kisah ni, ya. Jadi Nabi SAW selepas daripada selesai tawaf tadi dan solat sunat tawaf, dia pun bersolat zuhur di Masjid Haram. Dan selepas itu Nabi SAW pergi melawat. Ni nak cerita ni, pergi melawat anak cucu Abdul Muttalib, khususnya keluarga Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang pada masa itu telah memegang tugas rifadah dan siqayatul hajj. Maknanya macam kita sekarang ni kan, Syekh Haji lah,
Jadi urusan-urusan jemaah haji ni, beri makan, minum, khemah, tempat tinggal, adalah urusan keluarga Abdul Muttalib yang dipegang turun-temurun dari Hashim jatuh kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib jatuh kepada Abu Talib, Abu Talib tak ada agak nak pegang, akhirnya telah diambil alih oleh Al-Abbas. Jadi ketika mana Nabi SAW selesai solat zuhur tu, Nabi pergi melawat anak-anak beranak Abdul Muttalib yang bertukus lumus, mencedok air Zam-Zam je lah, tak ada sumber lain pada masa itu untuk kegunaan jemaah haji. Dan Nabi SAW memuji tindakan mereka ini. Kata Nabi, kalau tidak kerana kalau aku masuk sama jadi bersumbak kat situ kan, jadi pakat jadi kawan kabut kat situ ya, maka buatlah kerja kamu ini. Dan Nabi mintalah setimba air Zam-Zam untuk diminum. Selepas itu Nabi pun berada di Mekah, berada di Mina ya. Nabi berada di Mina, Nabi bermalam di Mina 3 hari 3 malam, dan balik ke Mekah semula 1 malam. Lepas itu Nabi SAW pun keluar dari Mekah. Dia keluar dari Mekah. Itu kisah sebenarnya ya. Maknanya Nabi duduk dekat Mekah tu sampai 14 Zulhijjah saja. 14 Zulhijjah saja ya. Maknanya 3 malam di Mina dan malam 14 di Mekah. Pada pagi 15 hari bulan tu Nabi dah keluar dari Mekah, keluar ke tanah halal. Sedangkan pada masa itu Aisyah radhiyallahu anha belum selesai tawaf, belum selesai umrah, sebab Aisyah ni telah didatangi haid ketika berada di untuk urusan haji tadi. Jadi Aisyah lambat menyelesaikan rukun hajinya, serta Aisyah juga melakukan umrah. Jadi kenapa Aisyah melakukan umrah? Di sini ada perbahasan juga mengatakan Aisyah buat haji tamattu', manakala Nabi SAW buat haji sama ada ifrad ataupun qiran. Itu perbahasan dalam kalangan ulama nak lihat apakah bentuk haji Nabi ni. Dan kenapa Nabi keluar dari Mekah cepat ya? Maknanya Nabi keluar dari Mekah cepat, 14 hari bulan tu dah keluar kiranya, 15 hari bulan tu dah berada, dan Nabi berkhemah pula dekat luar tanah haram tadi itu. Tunggu rombongan Aisyah dan sebagainya sampai, barulah Nabi SAW bertolak balik ke Madinah, anggaran sekitar 17 ataupun 18 Zulhijjah barulah Nabi bertolak balik. Nak tunjuknya bahawa urusan haji tu dah selesai. Jadi sebenarnya bukan 15, baru saya ingat balik. Pagi 14 tu Nabi balik ke Mekah sekejap saja, dan Nabi keluar pada pagi 14 tu juga dari Mekah dan berkhemah di luar tanah haram Mekah. Jadi kalau Nabi duduk lagi sampai 18 Zulhijjah katakan, maka kita semua ni pada hari ni wajib duduk di Mekah sampai 18 lah. Sedangkan Nabi nak tunjuk haji sudah selesai. Itu yang dia keluar ke tanah halal, dia berkhemah di tanah halal, menunggu rombongan-rombongan yang belum selesai ni tadi, termasuk rombongan Aisyah sendiri yang mengerjakan umrah. Dan Aisyah menunaikan umrah di Tan'im. Sebab itulah Masjid Tan'im tadi dinamakan Masjid Aisyah oleh orang-orang kemudian tadi, mengenang orang pertama yang bermiqat umrah di situ, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah kisah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat hadis panjang pasal hadis Abdullah bin Jabir bin Abdullah ini, boleh surf dalam internet ya, boleh surf dalam Google, ada panjang lengkap terjemahan itu. Pilihlah mana-mana terjemahan yang paling sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Banyak versi kat situ, dan saya sendiri pun pernah juga, kalau ada lagi lah dalam tu boleh Google lagi berkenaan dengan tulisan saya pasal perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, haji wada ini sebenarnya adalah concise juga kepada hadis Jabir bin Abdullah tadi. Tulis nama saya Zamri Zainabidin. Kalau ada lagi keluar insya-Allah, kalau tak ada nantilah saya cari balik. Sebab saya pun menulis dalam Facebook banyak dulu. Ada satu page yang saya tulis tu memang bab haji saja. Saya pun dah tak aktif dengan page tu. Ni akibat tak mengajar haji lah ni ya. Nantilah saya balik gali semula komputer, ada jumpa ke tidak itu. Sebab banyak nota haji kat situ. Saya suka guna Facebook daripada guna blog kan. Facebook ni mudah orang akses. Siapa tidak ada blog pun dia boleh akses. InsyaAllah saya akan update balik lah, kerana kita pun tahun ni 14,300 ya yang akan pergi haji insyaAllah. Okay. Ada yang terlibat? Ada? Sedang menunggu lagi? Ke semua dah pergi haji dah? Kalau dah semua pergi haji, tak usah tunggulah. Tak marilah kali kedua insyaAllah. dia tak offer dah kali kedua kan sekarang ni. Okay, sekadar itu saja pada pagi ini. Dan insyaAllah ya ada apa Hajah? Tawaf apa? Tawaf wada, okey.
Ya, ya. Maknanya Nabi tawaf wada ke tidak? Tawaf. Nabi memang tawaf. Jadi sebelum keluar pada 14 hari bulan Zulhijjah tu, Nabi memang tawaf wada. Ya. Jadi memang dalam sekarang ni yang jadi pertikaian, yang jadi khilaf maksudnya, adakah pergi umrah pun ada tawaf wada? Sebab tawaf wada first dibuat oleh Nabi SAW pada haji ni, haji 10 hijrah ni. Jadi sebab itu ada dalam kalangan ulama yang berpandangan tawaf wada itu hanya pada haji, tidak pada umrah. Tapi mazhab Syafi'i berpandangan umrah ke haji ke, kalau dah masuk Mekah kena tawaf wada. Itulah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan dipegang oleh tabung haji. Ya, wallahu alam. Tak ada soalan? Ya. Kalau riba diharamkan, itu amdas tu dia punya perniagaan tu. Okey. Anak-anak Abdul Muttalib ni, dia terkenal dengan pemodal-pemodal yang diberi secara riba lah. Jadi itu yang dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha. Dia tidak memberi hutang. Khadijah dia tidak memberi hutang. Sebab kalau memberi hutang, automatik dia akan terlibat juga dengan riba. Melainkan qardul hasan lah, ya kan? Jadi pada masa itu, pada masa zaman jahiliah lagi, Khadijah sudah tidak mengamalkan riba. Jadi Khadijah buat dengan cara apa? Commission. Itu istilahnya komisyah, kan? Iaitu kamu bawa barang aku, kamu dapat komisen berapa-berapa. Ataupun dia buat dalam bentuk mudharabah ataupun murabahan tadi. Dia melabur dalam perniagaan kawan tu, balik untung, kita kira tolak modal, bagi untung sama-sama. Sebab itulah Khadijah ni digelar Tahirah, sebab dia suci dari sudut tak sembah berhala, suci dari sudut tak pernah berzina, suci dari sudut harta. 3 benda ni. Sebab tu dia digelar Tahirah sejak sebelum kahwin dengan Nabi SAW lagi. Jadi Abbas, Al-Haris, ni anak-anak Abdul Muttalib ni, mereka ini toke-toke riba ni. Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi lah, tapi antara pengusaha riba ni. Umayyah bin Khalaf, mereka ini bagi hutang, pergilah berniaga, balik bayar bunga. Tapi bila dah bunga lebih besar daripada pokok, maka pokok-pokok ditelan. Ya, alung zaman dulu. Memang ini alung kawasan ni, alung Mekah. Gitu ya. Okay, baik. Kita ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan lagi, saya mengucapkan selamat mencari Lailatul Qadar dan juga selamat Aidilfitri. InsyaAllah kita jumpa lepas Aidilfitri nanti. Maaf zahir batin, kosong-kosong kita tangguhkan. Kosong-kosong tu sebab tak ada duit aja. Okey. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.